Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita mulakan dengan menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Dan tidak lupa juga berselawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan minta kepada sahabat-sahabat banyakkan selawat apabila kita membaca sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dicucuri dengan rahmat daripada Allah. Kita pada siri kali ini kita akan membaca lebih kurang dalam tempoh 30 minit berkenaan tentang hadis dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Jami' ataupun Sunan At-Tirmizi rahimahullah. Telah banyak yang kita baca, namun masih banyak yang berbaki. Kita telah tiba pada kali ini berkenaan tentang tajuk pertukaran kiblah. Ahlan Aliza, Fatimah Z, Hajrah Zai, Miss Lailuddin dan juga Shalwana Maizura yang berada di TikTok dan juga yang berada di FB. Maka Imam Tirmizi kali ini membawakan satu tajuk yang sangat-sangat menarik, yang setiap kali ketika mana kita pergi menziarahi Madinah, kita dengar pelbagai versi. Namun bagaimana daripada riwayat yang kita baca ini, kita nak menggabungkan kisah-kisah dan riwayat-riwayat tersebut. Ianya berkenaan tentang pertukaran kiblat. Berkenaan tentang pertukaran kiblat. Maka di manakah pertukaran kiblat berlaku? Adakah berlaku di Mekah ataupun berlaku di Madinah? Di Madinah pula di mana? Di Masjid Quba ataupun Masjid Nabawi ataupun Masjid Qiblatain? Maka di sini Imam Tirmizi membawakan tajuk bab yang ke-139, bab pada hadis dan riwayat majaa yang telah datang berkenaan fi ibtida'il qiblah, permulaan kiblat. Berkenaan tentang permulaan kiblat. Maka pada riwayat yang ke-349 kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala haddatsana Hannadun qala haddatsana Waqi'un an Isra'ila an Abi Ishaq anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Maka daripada sahabat Nabi yang bernama Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah solat menghadap ke Masjid Al-Aqsa selama nahwa Baitul Maqdis, menghadap ke arah Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, sittata au sab'ata asyara syahra, selama 16 ke 17 bulan. Nabi solat menghadap ke Masjid Al-Aqsa semenjak daripada Nabi hijrah selama 16 bulan atau 17 bulan. Okey, kita berhenti hadis di sini dulu. Lihat kepada qawata. Maka para ulama berbeza pendapat. Berapa kalikah pertukaran kiblat berlaku? Sewaktu Nabi di Mekah, adakah Nabi menghadap Kaabah? Ataupun waktu itu pun Nabi dah menghadap Masjid Al-Aqsa? Ada kedua-dua pendapat. Maka sebab itu ada sebahagian pendapat menyebut pertukaran kiblat telah berlaku dua kali. Pertukaran kiblat telah berlaku dua kali. Sewaktu di Mekah menghadap Kaabah, ketika mana hijrah Allah perintahkan menghadap Masjid Al-Aqsa. Kemudian selepas 16 bulan ataupun 17 bulan, berdasarkan riwayat Bara' bin Azib, menghadap ke Kaabah balik. Sebab itu lihat kepada qawata pada baris yang ketiga. Jumpa tak?
Qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, nasakhallahul kiblah, Allah telah pada waktu itu menurunkan hukum pertukaran kiblat marratain 2 kali. Dan Ibnul Arabi kongsikan beberapa hukum yang telah berlaku pertukaran sebanyak 2 kali. Antaranya adalah selain daripada pertukaran kiblat 2 kali, dari ketika mana tiba di Madinah daripada Baitullah ke Masjid Al-Aqsa, selepas 16-17 bulan kembali ke Baitullah Kaabah semula. Antara hukum yang pernah berubah 2 kali adalah yang pernah dimansuhkan 2 kali adalah nikah mut'ah, yang itu ada perbicaraan dan nanti bila tiba pada hadis ni kita baca. Kemudian memakan daging, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daging keldai, luhumul humuril ahliyah, memakan daging keldai, maka hukumnya mansuh 2 kali. Dan kemudian kata Abul Abbas Al-Urfi, yang keempat adalah wuduk daripada apa yang disentuh oleh api, maka ianya mansuh sebanyak 2 kali. Nanti bila tiba pada bab masing-masing kita akan baca. Kemudian kita lihat kepada Arafah, baris yang ke-2, 4, 6, baris yang ke-6. Ikhtilaful ulama'i fi adadi nusakhil kiblah. Ini kita dah baca dah tadi. Jumpa ke tidak? Gariskan. Perbezaan pendapat ulama berapa kali lekah pada waktu itu hukum kiblat telah ditukar. Maka ada yang mengatakan pada waktu itu sekali. Wakila waqa'a marratain, ada yang mengatakan 2 kali. Maka ini adalah perbezaan pendapat. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita lihat 4 baris daripada bawah. Maudi'u tahwilil kiblah. Jumpa tak? Jumpa. Gariskan itu. Di manakah turunnya wahyu tukar kiblat? Ini pun menjadi kadang-kala persoalan. Ada riwayat kata Masjid Kiblatain, ada riwayat kata Masjid Nabawi. Maka bagaimana nak menggabungkan? Maka kata para ulama, maudi'u tahwilil kiblah, bila dilihat kepada riwayat yang pelbagai, maka tempat di mana telah berlakunya pertukaran kiblah sewaktu solat adalah ketika ada yang mengatakan pandangan yang pertama Masjid Nabawi. Ini pandangan pertama, dan ada juga riwayat berkenaan ini yang kita akan baca. Namun kata para ulama, walakin tahqiq, akan tetapi sebenar-benarnya tempat pertukaran kiblat adalah di Masjid Kiblatain. Dan pada waktu itu Nabi solat di Masjid Kiblatain. Nabi SAW solat di Masjid Kiblatain. Wan harafan Nabi an Baitul Maqdis, ketika mana Nabi sedang menjadi imam di Masjid Kiblatain, Nabi telah berubah tempat daripada Baitul Maqdis menghadap ke Baitullah sewaktu solat. Maka daripada sini kita dapat poin yang pertama, bahawa Nabi SAW sendiri pada waktu itu berada di Baitul Maqdis, dan Nabi telah bertukar tempat daripada Baitul Maqdis menuju ke Baitullah ketika mana dalam solat. Kemudian perkara yang lain pada waktu ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada keadaan apa? Lihat kepada baris bawah dia. Okey, inna tahwila, jumpa tak? Jumpa tak baris bawah dia, inna tahwila? Maka boleh gariskan daripada sebelum tu. Berkata Hafiz Burhanuddin Al-Halabi Asy-Syafi'i, ketika mana beliau mensyarahkan hadis-hadis Bukhari, maka disebutkan di sini, maka apa yang disebutkan di sini? Maka disebutkan di sini bahawa pada waktu itu sesungguhnya pertukaran kiblat berlaku sewaktu Nabi sedang rukuk. Turun wahyu pada waktu itu pada rakaat yang ke-3. Maka daripada sini poin yang kedua yang kita dapat, turunnya wahyu ketika mana rukuk pada rakaat yang ke-3. Maka itu poin yang kedua. Maka apakah waktu solat tersebut? Apakah waktu solat? Maka dalam riwayat kita akan nampak adanya asar, adanya zuhur. Maka gariskan yang selepas itu, maka pada waktu itu disebut ai fil masjidin nabawi ba'dama waqa'at tahwil fi zuhri fi masjid kiblatain, maka sebenarnya berlakunya pertukaran kiblat di Masjid Kiblatain pada waktu zuhur. Maka ini 3 benda. Dekat mana mula-mula? Masjid Kiblatain. Pada waktu itu Nabi sedang rukuk rakaat yang ke-3, nombor 2. Yang ketiga,
pada waktu itu adalah solat zuhur. Baru kita baca hadis. Maka di sini disebut dalam riwayat Bara' bin Azib, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, menyukai, an yuwajjiha, untuk menghadap, ilal Ka'bah, berkiblatkan Ka'bah. Nabi ingin pada waktu itu menghadap ke Baitullah. Nabi pada waktu itu tidak berapa selesa menghadap ke Baitul Maqdis. Kerana orang Yahudi cakap macam-macam. Orang Yahudi pada waktu itu kutuk baginda Nabi dan para sahabat sewaktu mereka solat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka akhirnya setelah 16 ataupun 17 bulan, turunlah firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami telah melihat pada waktu itu penglihatan kamu yang kerap memandang ke langit. Falanuwalliyannaka, maka sesungguhnya kami akan palingkan kamu wahai Muhammad kiblatan, ke arah kiblat, tardaha, yang kamu suka. Apakah kiblat yang Nabi suka? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palinglah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Allahumma salli. Saya minta izin untuk minum. Fawujjiha, maka dipalingkan pada waktu itu ke arah Kaabah. Wa kana yuhibbu dzalika, dan adalah itu perkara yang Nabi suka. Nabi suka waktu solat menghadap ke arah Baitullah. Fasalla rajulun, maka telah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat asar. Maka kalaulah kita tidak melihat kepada konteks hadis yang lain, ada orang sangka solat yang pertama mula-mula bertukar kiblat solat asar. Sebenarnya tidak. Sebenarnya adalah solat apa tadi yang kita gariskan? Solat zuhur. Maka solat asar ni pula bagaimana? Solat asar waktu tu Nabi dah solat tukar kiblat di Masjid Nabawi. Maka bagaimana kronologi dia? Nabi solat zuhur pada waktu tersebut di Masjid Kiblatain. Nabi solat zuhur di Masjid Kiblatain. Pada rakaat yang ketiga turun wahyu, maka di Masjid Kiblatain jugalah Nabi SAW telah tukar posisi solat dan para sahabat pun tukar. Kemudian Nabi balik ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Maka ketika mana di Masjid Nabawi, waktu asar, Nabi dah memang tukar siap-siap daripada awal solat menghadap ke Baitullah Kaabah. Sebab itu lihat kepada Arafah yang kita dah gariskan tadi, maka lelaki ini dia telah solat bersama dengan Nabi SAW di mana? Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi waktu ni solat apa? Solat asar. Thumma marra, kemudian sahabat yang telah solat bersama dengan Nabi SAW ini dia balik ke kampung dia. Dan pada waktu itu dia telah melintasi sekelompok orang-orang Ansar, wahum ruku'un, dalam keadaan mereka sedang solat asar, nahwa Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Maka siapakah sahabat ini? Baca Arafah, gariskan. Maka beliau pada waktu itu namanya adalah Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Jumpa tak baris akhir? Gariskan. Abbad bin Bishr. Dan siapakah, dekat manakah dia terserempak dengan orang yang masih solat menghadap Baitul Maqdis waktu asar setelah dia selesai solat asar dengan Nabi? Maka pada waktu itu kata para ulama, wa huwa alladhi ukhbira, dan yang beliau maklumkan adalah orang-orang yang sedang solat di Masjid Quba. Di Masjid Quba. Maka apa yang beliau maklumkan? Beliau berkata, ya huwa yashhadu, beliau bersaksi, annahu shalla, baru sebentar tadi beliau telah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu, dan sesungguhnya baginda, qad wujjiha, telah berpaling, ilal Ka'bah, ke arah Baitullah. Qala, maka berkata perawi, fanharafu, maka pada sahabat yang sedang solat di Masjid Quba, mereka berpaling, wahum ruku', dalam keadaan sedang ruku'. Lihat kepada Sahara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu di sini ada perbezaan pendapat. Lihat Sahara. Sahara kata apa? Yang dimaklumkan ini siapa? Yang dimaklumkan ini pada waktu itu adalah orang-orang yang sedang solat dekat Masjid Banu Abdul Ashhal. Jumpa tak? Gariskan itu. Nanti kejap lagi kita gabungkan riwayat. Bukan kita, para ulama gabungkan riwayat. Lalu Masjid Banu Abdul Ashhal dikenali juga sebagai Masjid
Waqim, sebagai masjid Waqim. Maka jom kita lihat Arafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayanu awwali salatin waqa'at tahwila fiha. Penjelasan apakah solat yang pertama yang mula-mula merubah kiblat. Maka jom kita baca. Maka kita lihat di sini, fi kutubis siyar, dalam kitab sirah dinukilkan sesungguhnya solat yang mula-mula telah berlakunya pertukaran kiblat padanya adalah solat zuhur. Solat zuhur. Jumpa ke tak? Gariskan ya. Maka itu yang pertama. Mula-mula berlakunya pertukaran kiblat adalah solat zuhur. Namun dalam riwayat Bukhari dan Muslim termasuk hadis yang kita baca tadi, ianya adalah solat asar. Maka bagaimana nak gabungkan? Faqala al-muhaddithun, maka berkata para ulama hadis dalam untuk menggabungkan kedua riwayat ini, bahawa pertukaran kiblat yang sebenar-benarnya berlaku adalah sewaktu solat zuhur. Sewaktu solat zuhur. Dan solat yang sempurna daripada awal hingga akhir yang mula-mula dilakukan menghadap Kaabah adalah solat asar. Maka pada waktu itu tak ada perbezaan pendapat. Bila kita baca riwayat yang kata solat zuhur, itu adalah yang asal. Bila kita baca riwayat yang kata pertukaran kiblat solat asar, maksudnya sepenuhnya Nabi menghadap ke arah Baitullah adalah pada solat asar. Sampai ini jelaskah? Okey. Seterusnya, at-tawfiqu bainal hadithain, berkenaan tentang nak menggabungkan riwayat ini tentang Masjid Quba ataupun Masjid Banu Abdul Ashhal, adakah ianya solat asar ataupun solat subuh, berkenaan tentang orang yang tegur sahabat yang sedang solat menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Maka disebut di sini at-tawfiqu bainal hadithain, menggabungkan antara dua hadis. I'lam, ketahuilah, dalam hadis yang kita baca tadi ada dinukilkan marra rajulun, telah melintas seorang sahabat. Pada waktu itu terhadap siapa sahabat ini? Abbad bin Bishr. Terhadap sekelompok Ansar yang pada waktu asar. Namun dalam riwayat yang lain ada menyebut waktu subuh. Maka bagaimana nak gabungkan? Maka wajama'u bainahuma. Maka cara nak menggabungkan di antara kedua riwayat ini adalah bahawa peristiwa solat asar sebenarnya itu adalah peristiwa Masjid Bani Abdul Ashhal, solat asar. Yang mana dia nampak ada orang Ansar masih lagi solat menghadap ke Masjid Al-Aqsa, lalu dia tegur, aku baru balik jumpa Nabi solat asar, Nabi dah solat ke arah Baitullah. Maka mereka pun tukar kiblat. Itu adalah orang yang sedang solat di Masjid Banu Abdul Ashhal ataupun zaman kita dikenali dengan nama Masjid Waqim. Waw alif qaf mim. Itu satu. Sementara peristiwa subuh pula adalah peristiwa di Masjid Quba. Subuh keesokan harinya. Orang-orang Quba masih belum dapat berita. Maka mereka solat subuh menghadap Baitul Maqdis. Abbad bin Bishr pada waktu itu tegur mereka, kenapa menghadap sini? Sebenarnya pada waktu itu kiblat dah bertukar. Maka inilah menggabungkan antara riwayat. Jelas ke jelas? Jom kita lihat. Wa fil babi, kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Umarah bin Aus, Ammar bin Auf Al-Muzani, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Bara radhiyallahu taala anhu adalah hadis yang hasan sahih dan telah meriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri daripada Abu Ishaq juga. Kata Imam Tirmizi, riwayat 350. Wabi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kanu ruku'an, pada sahabat sedang rukuk sewaktu solat subuh. Dekat mana? Gariskan bawah tu, dekat Masjid Quba. Maka pada waktu itu ada sahabat yang maklumkan kiblat telah bertukar, maka mereka telah tukar kiblat mereka. Tapi Nabi sendiri dekat mana peristiwanya? Dekat Masjid Kiblatain pada waktu zuhur. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Bab yang ke-140. Apakah maksud hadis? Babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan annama bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Sesungguhnya apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblah. Maka para ulama bawakan begitu banyak penafsiran. Tetapi sebenarnya penafsiran yang Imam Tirmizi pilih adalah kata Abdullah bin Umar nanti pada hujung bab,
pada hujung tajuk, kalaulah seseorang itu dia menghadap ke kiblat dan pada waktu itu kanan dia adalah barat dan kirinya adalah timur. Itu maksud hadis Nabi. Dan pada waktu itu tidak ada yang pada waktu itu takwilan yang pelik, tafsiran yang pelik. Sebenarnya ada banyak takwilan di sini, tapi Imam Tirmizi memilih takwil ataupun penafsiran Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka apakah riwayat yang ada pada bab ini? Bahawa di antara timur dan barat adalah kiblat. Ada orang yang pada waktu itu menafsirkan dengan penafsiran peribadi yang salah, maka itu perlu untuk diberikan perhatian. Dalam riwayat yang ke-351 kata Imam Tirmizi, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abi Ma'syar qala hadatsana Abi an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Abu Hurairah, ma baina, apa yang ada di antara al-masyriq barat, al-masyriq timur wal maghrib dan barat, kiblah adalah kiblah. Maka apa maksud dia? Nabi bersabda, apa yang ada di antara barat dan timur adalah kiblah. Maka Abdullah bin Umar akan terangkan pada hujung tajuk nanti. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Muhammad bin Abi Ma'syar mislah. Riwayat yang lebih kurang sama. Qala Abu Isa berkata Imam Tirmizi, hadis riwayat Abu Hurairah sungguh telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah lebih daripada satu sanad. Waqad takallama, dan telah membicarakan sebahagian daripada ahli ilmu, daripada ulama hadis berkenaan perawi yang bernama Abu Ma'syar. Kenapa dibicarakan tentang beliau? Kerana ada kelemahan pada hafalannya, daripada sudut hafalannya, ingatan hadisnya. Dan Abu Ma'syar ini nama penuhnya adalah Najih, dan beliau adalah maula hamba yang telah dimerdekakan oleh Banu Hashim. Berkata Imam Bukhari, aku tidak meriwayatkan daripadanya sesuatu hadis pun, dan telah meriwayatkan daripadanya ramai manusia. Berkata Imam Bukhari, dan hadis Abdullah bin Ja'far al-Makhrami daripada Uthman bin Muhammad al-Akhnasi daripada Sa'id al-Makburi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah riwayat yang lebih kuat, lebih sahih daripada hadis perawi Abu Ma'syar tadi. Maka apakah riwayat yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari? Maka Imam Tirmizi bawakan riwayat yang Imam Bukhari kata lebih sahih, lebih kuat daripada hadis yang baru kita baca. Maka ini riwayatnya, riwayat 352. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hasan bin Bakr al-Marwazi qala hadatsana al-Mu'alla bin Mansur qala hadatsana Abdullah bin Ja'far. Ini dia riwayat Abdullah bin Ja'far yang Imam Tirmizi kata aqwa wa asah. Qala hadatsana Abdullah bin Ja'far al-Mahrami an Uthman bin Muhammad al-Akhnasi an Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi daripada riwayat Abu Hurairah, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah, apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblah. Wa inna ma qila, dan hanya saja dikatakan Abdullah bin Ja'far al-Makhrami kerana beliau adalah anak kepada Miswar bin Makhramah. Maka sebab itu dipanggil Makhrami, kerana atuknya bernama Makhramah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada lebih daripada satu sahabat Nabi SAW. Sabdaan Nabi, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah, apa yang ada di antara timur, masyriq timur, al-maghrib barat adalah kiblah. Antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Maka berkata Abdullah bin Umar, apa maksud hadis ini? Kata Abdullah bin Umar, maksudnya mudah. Idza ja'altal maghrib, apabila kamu jadikan barat di sebelah kanan, wal masyriq an yasarik, dan pada waktu itu timur di sebelah kiri, fama bainahuma qiblah, maka apa yang ada di antara keduanya adalah kiblah, dengan syarat idza istaqbaltal qiblah, apabila memang kamu sedang menghadap kiblat. Itu je Nabi maksud. Bukanlah kalaulah contohnya kita menghadap bertentangan kiblat, tapi barat adalah kanan, timur adalah kiri, maka walaupun bertentangan kiblat itu maksudnya kiblat. Tak. Ataupun ada yang mengatakan ini khas untuk penduduk Madinah. Tidak. Kata Abdullah bin Umar, kalaulah memang kiblat depan dan timur sebelah kanan, timur sebelah kiri, barat sebelah kanan, itulah maksud daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berkata Abdullah bin Mubarak, apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblah, maka ini adalah untuk penduduk timur, dan telah memilih Abdullah bin Mubarak untuk menjadikan ke kiri sedikit kiblat untuk negeri dia ahli Marwah. Marwah ini adalah negeri Abdullah bin Mubarak. Bab berkenaan tentang bagaimanakah seseorang itu bila dia solat bukan menghadap kiblat, namun pada waktu itu awan dan dia tidak tahu di mana kiblat. Apakah hukum solat dia? Adakah kena ulang ataupun tidak? Maka yang ini kita insya-Allah sambung lebih kurang jam 12 nanti, sebab hari ini adalah hari yang terakhir. Esok pelajar cuti. Esok kita hanya ada kelas pada jam 5 suku sahaja. Maka esok tidak ada bacaan hadis pada waktu selepas jam 7.40 ataupun lepas Zuhur, tak ada, sebab para pelajar cuti. Hanya ada bacaan hadis pada jam 5.15 pagi sahaja untuk esok Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin. Selasa kita kembali kepada jadual asal semula insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.